A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bisalihin. Sambungan kitab Risalah Tauhid muka surat 18. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bil fidarin amin. Sesungguhnya adapun perkataan di dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut muka, yakni wajah, dan juga tangan, yadullah fawqa aydihim. Adapun dalam Quran atau hadis yang menyebut perkataan muka atau tangan Allah, maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan sabit. Mana i'tiqad sabit bermaksud ayat tu ayat Quran. Dalam Quran menyebut wajah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu itu binasa, hanya yang kekal itu adalah wajah Allah. Perkataan itu kekal wajah Allah. Begitu juga ada Al-Quran mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah mengatasi tangan manusia. Ada kalimah yadun, ada kalimah wajah, ada kalimah Allah Ta'ala duduk. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah Ta'ala yang bernama Ar-Rahman itu ala arsy, di atas arash, istawa. Istawa duduk. Itu makna zahir pada ayat. Jadi adalah pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita tidak menolak perkataan itu. Kita tidak menolak adanya kalimah istawa, adanya kalimah wajah, adanya kalimah yadun. Kita tak tolak. Bermaksud kita i'tiqadkan bahawa sabit, perkataan itu sabit, tetapi makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci daripada berjisim, maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Maka tiada yang mengetahui akan dia hakikat makna itu. Allah Ta'ala kata yadullah, tangan Allah, wajah Allah. Maka tidak tahu hakikat maknanya melainkan Allah Subhanahu wa taala jua. Demikian inilah perjalanan i'tiqad, kata sini. Beginilah i'tiqad sekalian para sahabat dan orang yang mengikut sahabat dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat. Sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, tabi' tabi' tabi'in, itu maksud orang yang mengikut sahabat, tabi'in. Orang yang mengikut sahabat, tabi' tabi'in. Begitulah orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat, yang dinamakan ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu. Begitulah paham mereka. Apa dia? Ulama yang terdahulu memahamkan bahawa ayat itu ada dalam Al-Quran. Apa maksud dia? Apa makna dia? Maknanya itu Allah Ta'ala saja yang tahu, dia kata. Jadi kita tak tahu. Jadi serahkan maknanya pada Allah. Serahkan maknanya pada Allah. Yadullah itu apa maksud dia? Allah Ta'ala sahaja yang tahu maksud dia. Ayat itu ada tapi kami tak tahu makna dia. Itu
Pahaman siapa dia kata? Pahaman sebahagian besar sahabat. Bukan semua sahabat sebenarnya, sebahagian besar sahabat. Begitu juga ulama yang mengikut para sahabat itu dinamakan ulama mutaqaddimin ataupun disebut ulama salaf. Ulama salaf. Bukan semua, kebanyakan ulama salaf macam tu. Bila sampai ayat-ayat yang begitu, mereka serahkan makna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat tak akidah dia? Selamat akidah dia. Jadi berkata tak tahu itu sebenarnya lebih selamat. Antah tak tahu dah, wallahu alam. Sebab itu ada kaedah ulama menyebut kalau seorang ahli ilmu itu ditanya dan dia menjawab wallahu alam, dia telah mengeluarkan fatwa yang betul. Dia telah mengeluarkan fatwa yang betul, fatwa yang selamat. Bila orang tanya, dia banyak sebut wallahu alam, wallahu alam. Dia telah mengeluarkan fatwa yang selamat. Tapi kadang-kadang ahli ilmu dia nak jawab, mesti nak jawab. Jadi ulama salaf dahulu dia lebih memilih untuk mengatakan wallahu alam. Makna dia wallahu alam. Kami tak tahu makna dia. Allah Taala sahaja yang mana tahu. Kalau orang cuba bagi makna, bukan. Dia. Tangan Allah ni rasa-rasanya besar ke? Tak. Dia menafikan, dia akan menafikan Allah Taala itu berjasad, berjisim dan sebagainya. Sedangkan perkataan itu menyerupai makhluk. Muka, tangan, duduk, bersemayam di arasy. Mereka tolak makna tu, kemudian serahkan makna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah pegangan salaf. Kemudian ulama mutaakhirin, selepas 300 tahun selepas zaman Nabi SAW, dinamakan ulama mutaakhirin ataupun dinamakan ulama khalaf. Apa ulama mutaakhirin ini buat? Mereka berkata adalah perkataan yang tersebut, yakni perkataan tangan, muka, duduk. Adapun perkataan yang tersebut dalam Quran dan hadis. Hadis apa? Hadis ada menceritakan tentang Allah Ta'ala itu turun 1/3 malam ke langit dunia. Kan macam macam apa dia turun ni? Malaikat pun turun juga. Malaikat pun turun juga Malaikat Qadar daripada langit ke bawah. Jadi hadis itu mengatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam. Maka itu juga disebut hadis-hadis yang kesamaran maksud dia. Maka ulama salaf dulu menyerahkan makna dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ulama mutaakhirin dia memberikan makna, tapi makna yang layak. Dia memberikan makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bagikan makna. Makna yang layak bermaksud makna yang menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat makhluk. Ulama mutaakhirin berkata adalah perkataan tersebut dalam Quran dan juga hadis, sama ada mengatakan muka, tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu adalah zat Allah. Jadi maksud wajah Allah itu apa? Wajah Allah bukan maksud bahagian badan ada muka, tak. Wajah Allah itu maksud diri Allah, zat Allah. Jadi kalau zat Allah itu memang wujud. Maksud zat Allah, diri Allah itu ada. Tetapi dirinya Allah itu bukanlah terbahagi-bahagi macam kita ada kaki, ada tangan, ada badan, ada lidah, ada muka. Di zat Allah Subhanahu Wa Taala tidak diketahui bagaimana keadaan dia. Tak boleh kita gambarkan bulat, lonjong, leper ke, wadang ke, gomok ke. Dia tak boleh terbayangkan zat Allah Ta'ala. Tapi dia ada diri, dia ada.
bukan tak ada diri dia. Jadi salah juga ada pahaman mengatakan Tuhan itu tidak ada diri dia. Dia berbentuk makna dia, maknawi makna dia kata. Allah Taala itu satu benda maknawi je. Itu salah juga. Allah Taala itu tak ada, dirinya tak ada. Satu benda maknawi je. Salah. Allah Taala itu ada dirinya, ada zatnya. Dan diri Allah Taala tidak sama dengan makhluk, dan bukan dia beranggota kaki, tangan dan sebagainya. Maka bila dalam Al-Quran menyebut wajah Allah, maka ulama mutaakhirin berikan makna yang layak. Makna wajah itu adalah zat Allah, diri Allah. Jadi jadilah maksud Al-Quran itu kullu man 'alaiha fan, setiap makhluk akan binasa, wa yabqa wajhu rabbika. Yang kekal adalah wajah Allah. Bermaksud yang kekal hanyalah zat Allah, ataupun yang kekal hanyalah Allah, yang kekal hanyalah diri Allah. Allah Ta'ala saja yang kekal. Jadi makna tu makna yang sesuai. Ditakwilkan wajah itu dengan makna diri Allah. Maka jadilah kedua-dua pahaman ini dua-dua betul. Dua-dua betul. Nak faham cara serah makna pada Allah Ta'ala, boleh? Apa makna wajah, apa makna tangan, apa makna Tuhan duduk, wallahu a'lam. Allah Ta'ala sahaja yang tahu makna dia. Dia tak bagi makna apa-apa. Zat Allah Ta'ala ke mana wajah, wallahu a'lam, kata dia. Maka itu kita namakan mereka itu golongan yang tafwid, golongan yang serah makna pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafwid. Inilah yang dinamakan salaf yang sebenar. Adapun salaf yang sekarang ni yang mereka dakwa-dakwa salaf itu bukan salaf, itu salah namanya. Bukan, itu bukan salafi, salah pi kata ustaz ni kan. Mereka kata kami salafi, akidah kami salafi. Kita kata itu bukan akidah salafi, itu akidah salah pi, salah faham. Kononnya mereka salafi, tak, mereka bukan salafi. Salafi ini yang betul-betul salafi yang sebenar. Kalau nak ikut akidah salafi, ni akidah salafi. Akidah salafi apa? Wallahu a'lam. Apa maksud Allah Ta'ala bersemayam di arash? Wallahu a'lam. Serah mana, Allah Ta'ala yang tahu. Apa maksud tangan Allah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini betul-betul salafi. Tapi yang salafi sekarang ni, dia kata Tuhan itu duduk di arash. Nak takkid lagi pegangan dia kata Tuhan bukan ada kat bawah ni, Tuhan ada kat atas nun. Takkah dia beranggapan Tuhan tu duduk di arash tu? Cuma dia nak murnikan sikit, dia kata Tuhan duduk itu tak sama dengan kita. Nampak macam betul pula. Tapi dia dah isbatkan duduk tu dah salah dah. Tuhan duduk di arash bermaksud Tuhan tu berada di arash. Itu pahaman dia. Tuhan tidak ada kat dunia ni. Tuhan tu dirinya ada kat arash tu. Cuma bila orang tanya macam mana Tuhan duduk tu, tu jangan tanya. Tapi kat situlah diam. Itu dah salah dah. Bermaksud dia bukan menyerah makna, dia tak serah makna, dia memberikan makna. Dia tak serah makna. Contoh tangan, yadullah. Mereka berkata Tuhan ada tangan. Tuhan ada tangan, dia kata. Cuma dia nak beranggapan dia tu betul, cuma tangan Tuhan tu tak sama dengan tangan kita, dia kata. Tapi dia ada tangan, kata dia. Memberikan makna sebegitu salah. Itu bukan salafi. Salafi menyatakan wallahu a'lam. Itu betul-betul salafi. Allah Ta'ala duduk ke arash ke? Wallahu a'lam. Bahkan salafi itu juga menyucikan Allah menyerupai makhluk. Dia menyucikan Allah menyerupai makhluk. Mereka tidak beranggapan Tuhan di atas, bawah, kiri kanan, tak. Begitu juga wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak lagi.
Begitu juga bila dia menyatakan Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Dia kata dia turun lah. Dia turun. Jadi bila turun tu dah makna Tuhan tu dah bergerak dah. Dia i'tiqad dia Tuhan duduk di arash. Tapi hadis Nabi pula menyatakan 1/3 malam Tuhan turun ke langit dunia. Ia tu yang kita soal dia balik. Oh, jadi kalau Tuhan turun ke langit dunia, kosonglah arash tu. Dia berbolit. Dengan makna lain, kita kata golongan ini cuba memberikan makna zahir ayat itu. Makna zahir itu salah. Golongan ulama mutaakhirin, kenapa dia berikan makna? Kenapa dia berikan makna? Sedangkan ulama yang mutaqaddimin dia tidak beri makna, serah makna pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama ada sebab. Apa sebab dia? Sebab manusia pada zaman selepas 300 tahun semua nak tahu. Semua nak tahu makna. Sehingga sampai peringkat kalau ulama tidak memberikan makna yang betul, dia akan cari makna sendiri. Masyarakat masa tu dia nak tahu. Lain pada masyarakat zaman mutaqaddimin. Bila sabut dia dah terima, jangan banyak tanya. Tapi mutaakhirin manusia dah nak tahu maklumat. Jadi kalau ulama tak berikan makna yang betul, mereka akan cari sendiri makna dia, maka akan jadi salah. Sebab tu ulama ke hadapan memberikan makna, supaya masyarakat tak menyeleweng. Maka berikan makna yang layak. Maka ulama berikan makna yadun itu kuasa. Dan berdasarkan bukan beri makna belasah macam tu, tak. Ada dalil dia. Dalam bahasa Arab ini memang kalimah tangan itu memberi bermaksud kuasa. Genggam, dalam genggaman, jampul ni dalam genggaman saya. Contohnya. Takat jampul ni dalam genggam. Apakah maksud dia genggam tangan jampul ni? Tak. Kita faham maksud dia adalah dia menguasai kawasan ni kan. Raja telah pun duduk di singgasana dia. Raja telah pun duduk di Raja telah pun duduk di atas tahta dia selama 5 tahun. Tahta negeri ini telah diduduki oleh raja yang baru. Tahta kerajaan negeri ini telah diduduki oleh raja yang baru selama 5 tahun. Apakah maksud dia duduk kat kerusi itu tak berapa? Orang takkan faham macam tu. Orang faham bahawa raja ini menguasai negeri itu selama 5 tahun. Jadi bahasa-bahasa macam tu memang bahasa orang Arab macam tu. Sebab itu sebenarnya zaman Nabi bila Allah Ta'ala sebut, mereka faham makna dia. Allah Ta'ala bersemayam di arash. Mereka faham maksud ayat tersebut. Allah Ta'ala menguasai arash dan sebagainya. Maka ulama yang mutaakhirin berkata, adalah perkataan disebut dalam Quran dan hadis mengatakan muka, ada mengatakan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu zat, yakni diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dikehendaki dengan tangan itu qudrah, kuasa. Jadi ayat Quran yang menyebut yadullah fawqa aydihim, tangan Allah mengatasi tangan-tangan manusia, bermaksud kuasa Allah mengatasi kuasa-kuasa manusia. Maka layaklah makna sebegitu. Maka tangan itu qudrah. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwilkan. Ditakwilkan, diberikan makna yang lain. Ditakwilkan dia. Ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takwil itu bermaksud berikan makna yang munasabah bagi Allah. Itu maksud takwil. Kalau beri makna tangan, itu tak layak. Sebab Allah Ta'ala itu bukan ada anggota. Beri makna muka,
itu tak betul. Jadi bagi makna yang layak ditakwilkan. Sebab bila diberikan makna zahir, maka itu mustahil. Sebab itu kita dah belajar akidah awal-awal. Apa dia? Allah Ta'ala ada sifat yang wajib, ada sifat yang mustahil. Sebab itu bila kita nak belajar akidah, kita kena belajar pelajaran akidah. Jangan belajar akidah daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Itu ulama dah sebut dah. Ulama Syekh Usamah baru dia datang pun dah menyebut benda yang betul, menyebut benda yang sama. Bila nak belajar fiqh, jangan tengok Quran dan hadis, tak reti kita dah. Bila nak belajar fiqh, buka kitab fiqh. Jangan belajar fiqh buka kitab hadis. Kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tengok hadis tahu dia faham. Tak boleh kita nak belajar ibadat tahu buka Quran. Tak faham kita. Nak belajar fiqh buka kitab fiqh. Nak belajar akidah buka kitab akidah. Apa maksud belajar akidah buka kitab akidah? Bermaksud kita tanya ulama yang faham bab akidah daripada Quran. Itu maksud dia. Jadi salah orang kata, oh di antara kata-kata Imam Syafi'i dan kata-kata Nabi, kamu pilih siapa? Oh, orang awam kata-kata Nabi lah, takkan nak ikut Imam Syafi'i. Jadi soalan tu salah. Kata Syekh Usamah, sepatutnya kalau orang tu bertanya, dia kena jujur dengan pertanyaan dia. Sepatutnya dia tanya macam ni, dia kata, kau nak ikut Quran faham aku kau atau ikut Quran faham Imam Syafi'i? Confirm orang ikut Syafi'i, Imam Syafi'i, dia kata. Sepatut tanya macam tu. Sepatut tanya macam tu kalau dia jujur. Tapi dia boleh soalan, dia tanya masyarakat, kamu nak ikut hadis ke nak ikut Imam Syafi'i? Nak ikut kalam Nabi ke kalam Imam Syafi'i? Memang keliru orang. Maka dia tinggalnya mazhab. Begitu juga akidah. Kamu nak pakai akidah Nabi ke akidah Abu Hasan Asy'ari? Confirm orang, kalau orang awam ikut akidah Nabi lah, dia kata. Kalau akidah Nabi, kalau akidah Nabi, Tuhan ke atas, kata dia. Berdasarkan hadis Nabi. Orang keliru orang. Kamu nak ikut akidah Nabi ke akidah Abu Hasan Asy'ari? Kalau kau banding dia tahu nak ikut akidah Nabi lah, dia kata. Kalau ikut akidah Nabi khabar Tuhan kat langit, kata dia. Sebenarnya soalan tu salah, kata dia. Sepatutnya soalan tu begini, kamu nak faham akidah mengikut pahaman aku terhadap hadis itu atau mengikut kepahaman Abu Hasan Asy'ari terhadap hadis? Bermaksud nak lawan di antara Abu Hasan dengan dia. Kan. Kau nak lawan di antara Imam Syafi'i. Jadi soalan dia salah. Jadi bila kita belajar akidah, bukan kita tolak hadis, tolak Quran, tak. Bila kita belajar akidah, bermaksud kita memahamkan Al-Quran dan hadis mengikut ulama mujtahid, iaitu Abu Hasan Asy'ari. Itu maksud dia. Bahkan dalam Al-Quran pun sendiri suruh kita, kita ikut Quran. Tapi bila nak faham Quran, kena ikut orang yang faham Al-Quran. Itu maksud dia. Maka Allah Ta'ala mengatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang reti. Fas'alu ahla zikri, tanyalah orang yang faham. In kuntum la ta'lamun, sehingga kamu tak tahu. Jadi contohnya hadis jariyah. Hadis jariyah, hadis yang masyhur tentang Nabi tanya kepada seorang jariyah, seorang hamba, tentang hadis tu, banyak dia punya riwayat dia. Cuma hadis jariyah ini, bagaimana seorang hamba perempuan yang tuan dia kisah hamba perempuan yang tuan dia marah kepada hamba perempuan ni. Kemudian berjumpa dengan Nabi SAW.
Dan berkata, ya Rasulullah, sekiranya hamba aku ini dia seorang yang beriman, aku bebaskan dia. Jadi tuan kepada hamba ni, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, kau cuba tanya hamba aku ini, sekiranya dia seorang beriman, aku bebaskan dia. Jadi permintaan daripada tuan hamba ini kepada Nabi nak test dia beriman ke tidak. Itu tajuk dia. Jadi tuan kepada hamba ni kata, ya Rasulullah, kalau dipastikan hamba aku ini seorang beriman, aku bebaskan dia. Jadi tajuk dia nak test beriman atau tidak. Maka datanglah riwayat hadis yang bermacam-macam tentang masalah ini. Ada hadis yang Nabi kata, siapakah yang engkau sembah? Dan ada juga hadis yang Nabi kata, Aina Allah, di mana Allah? Ya, hadis tu bermacam-macam riwayat dia. Ada yang hadis yang riwayat mengatakan, siapakah yang engkau sembah? Kemudian yang masyhur orang riwayatkan, iaitu Nabi tanya, Aina Allah. Ditanya perempuan ni, Aina Allah, di manakah Allah? Dan jawapan orang perempuan tadi juga bermacam-macam. Ada yang dia menyebut fis sama. Ada yang kata dia tak menyebut, cuma tunjuk tangannya ke atas. Jadi soalan Nabi, Aina Allah, di manakah Allah? Jadi hadis tu panjang lebar perbincangan dia. Salah satu, kenapa Nabi tanya Aina Allah, sedangkan Nabi nak ketahui orang ni beriman atau tidak. Jadi kenapa Nabi tanya Aina Allah, di mana Allah? Maka kata ulama, kalaulah kita terima hadis ini secara riwayat dia, riwayat dia diterimalah bahawa soalan Nabi, di mana Allah, dan perempuan ini menjawab fis sama, di langit. Maka Nabi mengatakan kepada tuan dia, bebaskan dia sebab dia seorang yang beriman. Bebaskan dia sebab aku pasti dia seorang beriman. Itu hadis dia. Kemudian masalah Nabi tanya di mana Allah, dan Jariyah tadi menyebutkan di atas langit, fis sama. Maka bila datang hadis yang macam ni, kita terima riwayat dia bahawa perempuan tu menyebut di langit dan Nabi mengiyakan iman dia, maka kita terima hadis sebegini. Maka kata ulama kita, ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama Imam Nawawi rahimahullah, bukan tak ada imam kita yang membahaskan hadis ini, ada. Jadi bila ada imam kita membahaskan, selesailah. Tak payah kita bahas ikut faham kita pula. Bukan tak ada. Bukan ulama tak ada membahaskan masalah ini. Dah ada dah. Imam Nawawi dah bahas dah panjang lebar dalam bab ini. Maka apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Maka kata Imam Nawawi, hadis ini termasuk dalam hadis-hadis mutasyabihat. Selesai. Seperti mana termasuk dalam ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Jadi tak ada masalah apa. Jadi kalau hadis ini termasuk dalam ayat-ayat yang mutasyabihat, Quran sendiri ada ayat mutasyabihat. Allah Ta'ala bersemayam di arasy, mutasyabihat. Allah Ta'ala ada tangan, ada muka dan sebagainya. Maka ini termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran makna dia. Maka ulama ahli sunnah wal jamaah, cara memahamkan ayat-ayat Quran mutasyabihat, cara memahamkan hadis-hadis yang mutasyabihat dengan dua kaedah yang kita sebut tadi. Sama ada guna kepahaman ulama mutaqaddimin atau guna pahaman ulama mutaakhirin. Kalau guna pahaman ulama mutaqaddimin, wallahu alam. Apa maksud Tuhan kat langit? Wallahu alam. Tuhan duduk kat langit kau? Bukan. Habis dia kata kat langit, wallahu alam. Itu mutaqaddimin. Jangan fikir panjang-panjang, jangan gambarkan Tuhan di langit. Itu tak betul. Walaupun hadis tersebut macam tu, maka kita nampak hadis ni ayat yang kesamaran maksud dia. Itu ulama mutaqaddimin. Kau tak tahu. Nak bagi juga makna
Nak bagi juga makna ikut ulama mutaakhirin. Apa dia? Takwil. Takwil makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Nawawi. Jadi kalau nak bagi makna kata Imam Nawawi, maksud fis sama itu bukan maksud tempat, tetapi kedudukan Allah. Bukan tempat Allah. Kata-kata jariyah itu fis sama itu bukan tempat, tapi kedudukan. Sebab dalam bahasa Arab sama itu banyak maksud dia. Sama bermaksud langit ke atas, dan sama juga bermaksud ketinggian, kedudukan yang tinggi. Di mana Allah, maka kata Imam Nawawi, di mana Allah ini bukan Nabi tanya tempat, tapi tanya kedudukan Allah. Maka jadilah maksud dia takwil yang sahih, di manakah kedudukan Allah? Di tempat yang paling tinggi. Jadi Allah Ta'ala tinggi, maha tinggi. Tapi maha tinggi Allah bukanlah maha tinggi tempat, tak. Maka itu yang disebut oleh Imam Nawawi. Bermaksud ulama kita fahamkan hadis dengan faham yang sahih, maka itulah akidah kita. Kita bukan tolak hadis, tak tolak hadis, tapi kita faham hadis melalui faham yang betul. Orang jahil saja yang tertipu dengan kata-kata mereka, Tuhan di langit, Tuhan di langit. Hadis itulah yang diulang-ulang dia. Akidah dia Tuhan kat langit. Mana ambil Tuhan kat langit ni? Ni hadis jariyah ini. Kata ulama, hadis ni tak kuat. Hadis ni bercanggah matan dia. Kalau orang belajar akidah tidak boleh diambil daripada hadis yang tidak kuat. Hadis ni tidak kuat, sanad dia tak kuat. Sebab apa tak kuat? Sebab berlaga-laga. Ada yang kata di langit, ada yang kata perempuan ditunjuk, ada yang hadis Nabi tak tanya pun di mana Tuhan. Nabi tanya, siapakah yang kamu sembah? Jadi matan hadis tu datang pelbagai-bagai. Maka jadilah hadis-hadis yang tidak kuat untuk dijadikan sumber akidah. Kalau kita belajar macam tu baru kita faham. Tapi itulah golongan yang terfitnah dengan kepahaman, maka dia membawa pahaman itu untuk diri dia dan untuk kepada orang. Itu yang bahaya. Jadi akidah ni benda yang sangat penting. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, Qutbul Ilm wal Irsyad, Al-Imam Abdullah Haddad, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i gitu. Apa dia kata? Maka kata Al-Imam Al-Haddad, kun asy'ariyan. Kun asy'ariyan, dia kata. Jadilah kamu asy'ari. Bukan asy'ari akam kan? Asy'ari akidah. Kun asy'ariyan, dia kata. Jadilah kamu asy'ari fi i'tiqadika. Dalam i'tiqad kamu, jadilah kamu asy'ari. Mana fahamkan akidah mengikut ulama Asy'ariyah. Kun asy'ariyan, jadilah kamu asy'ari fil i'tiqadika, dalam perkara i'tiqad. Fa huwa min halus safi min az-zaghi wad dalali. Itulah jalan yang bersih suci. Fa huwa min halus safi, itulah jalan yang bersih min az-zaghi wad dalali, daripada sesat, kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Masya-Allah, dia kata. Jadi mereka bermain-main dengan perkara akidah. Jadi benda yang asas kita kata. Sebab akidah kita kalau rosak, kata ulama, habis rosak amal kita yang lain. Sebab kita faham Allah Taala, faham yang salah. Dan kalau orang nak suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak sah. Kalau akidah dia akidah yang tak betul. Jadi kalau orang nak suluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akidah dia mesti akidah Al-Asy'ariyah. Kalau orang nak bertasawuf, kalau orang nak menjalan suluk, maka tidak sah suluk dia kecuali mengikut akidah Abu Hasan Asy'ari. Jadi apabila kita berzikir, apa maksud suluk? Suluk ni berzikir. Jadi apabila kita istiqamah berzikir, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan
berikan kepahaman pada hati kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sentiasalah kita mengulang-ulang zikir tersebut. Itu masuk suluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak sah suluk kita sekiranya bila kita menyebut kalimah Allah, Allah itu yang kita faham, Allah yang duduk di langit, Allah yang ada tangan, Allah yang ada muka. Jadi gambaran awal tentang Allah dah salah dah. Bila kita menyebut la ilaha illallah, apa maksud la ilaha illallah yang kita sebut? Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah yang macam mana kita faham? Jadi kalau Allah yang kita faham tu Allah yang duduk di langit, ada tangan, ada muka. Maka macam mana kita nak suluk pada Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan faham kita tentang Allah dah salah dah. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain. Bila kita solat, kita menghadap kepada Allah, Allah yang macam mana yang kita faham? Jadi macam mana solat kita bila kita menghadap Allah, kita gambarkan Allah Ta'ala itu Allah yang ada di aras sanun, Allah yang ada tangan dia, Allah yang ada muka dia, Allah yang bila 1/3 malam dia turun dekat langit. Kita faham Allah yang sebegitu. Kita ulanglah banyak mana pun kalimah Allah Ta'ala tu, maka tidak salik kita kepada Allah SWT. Sebab awal-awal faham kita salah dah. Sebaliknya bila kita faham dengan faham akidah yang sahih, siapakah Allah yang kita nak salat menghadap ini? Siapakah Allah yang kita nak ulang-ulang nama dia supaya hati kita hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Allah yang kita nak menghadap kepada dia ini, Allah yang kita nak sebut nama dia berulang-ulang kali ini dalam khulwah, ketika berzikir, Allah yang kita nak sebut nama dia ini, Allah yang kita faham secara sahih, iaitu Allah yang qidam, Allah Ta'ala yang baqa, Allah Ta'ala yang mukhalafatu Ta'ala lil hawadith. Tuhan yang kita nak sebut nama dia ini Tuhan yang tidak sama dengan baharu, Tuhan yang bukan ada di atas, ada di bawah, ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan. Bukan Tuhan itu yang kita maksudkan. Tuhan yang kita maksud ini adalah Tuhan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tuhan yang kita ingin sebut nama dia Allah ini adalah Tuhan yang tidak menyerupai sesuatu. Bukan atas, bukan bawah, bukan tangan, bukan muka. Zat yang tidak diketahui bagaimana keadaan dia. Maka Tuhan itulah yang kita sebut Allah, 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 Allah. Tuhan itulah yang kita menghadap kepada dia ketika solat. Tuhan itulah yang kita taat ketika mana kita tawaf. Tuhan itulah kita taat ketika mana kita buat haji. Tuhan itulah kita taat ketika mana kita baca Quran. Oh, sahih ibadat kita. Wallahu alam, akidah yang salah kita serahkan urusan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kata salah akidah sebegitu. Jadi ulama dah memberikan peringatan. Tapi kalau dagi juga macam mana? Takkan nak kotor pula dah. Kita katakan salah memahamkan Allah Ta'ala sebegitu. Tapi begitulah. Macam mana kan ilmu, pegangan. Jadi ulama menasihatkan kita bukan sikit-sikit. Ulama memberikan peringatan kita bukan sikit-sikit dan bukan biasa-biasa. Memberi peringatan, jaga-jaga dengan akidah ini. Pegang sungguh-sungguh. Wa'adha alaihi bin nawajid. Kata ulama. Gigit dengan garham. Apa maksud gigit dengan garham? Gigit dengan garham ni pegang kuat-kuat. Kalau gigit dengan ujung gigi ni mungkin terlepas. Tapi gigit dengan garham. Jadi akidah tu pegang betul-betul. Jadi Imam Al-Haddad mengatakan kun asy'ariyan. Jadi asy'ari kamu. Kita pun keluar fatwa Negeri Sembilan. Akidah kita Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Al-Azhar juga keluar pengisytiharan. Tak pernah pulang pengisytiharan, sekali dia keluar pengisytiharan. Terkejut puak-puak ni. Al-Azhar keluarkan pengisytiharan dekat chestnya. Dia keluarkan satu pengisytiharan bahawa siapakah ahli sunnah wal jamaah? Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Dan baru ni pun Syekh Usamah ditanya lagi. Adakah akidah ahli hadis? Kata dia. Ada tak akidah? Jadi puak-puak ni dia hendak juga masuk ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka mengatakan kami ni ahli hadis. Kami ni akidah kami sebab kami ni pakar hadis. Dia kata mereka pakar hadis. Jadi kami tak ikutlah Asy'ari ni, dia kata. Minta maaf lah. Kami ni alim hadis katanya.
Jadi akidah kami ni akidah ahli hadis. Terimalah, kata dia. Jadi baru ni Syekh Usamah dia tanya, Syekh, adakah akidah ahli hadis, dia kata. Maka dia cerita satu persatu, siapa ulama hadis yang paling alim, kata dia. Maka dia sebut nama sekian-sekian. Kamu tahu tak ulama ni siapa akidah dia? Akidah dia akidah Asy'ariyah, dia kata. Ada seorang ulama hadis, saya nama-nama ni tak ingat. Ada seorang ulama hadis yang masyhur. Dan dia ada seorang guru yang tidak alim hadis tapi pakar akidah. Ulama kalam, dia kata. Itulah guru dia. Bermaksud semua ulama hadis akidah dia adalah Asy'ariyah. Macam mana kalau kamu kata kamu nak guna akidah hadis? Akidah ahli hadis, sebenarnya orang yang mengatakan akidah kami adalah akidah ahli hadis, dia nak ngabarkan kami memahamkan akidah melalui hadis jariyah. Iaitu hadis jariyah mengatakan Tuhan kat langit. Jadi kami nak faham ini. Betul? Tak betul, dia kata. Mana ada akidah ahli hadis? Tak ada. Begitu juga mazhab, mana ada mazhab hadis? Tak ada mazhab hadis. Yang ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Tak ada mazhab hadis, tak ada. Jadi tak betul lah orang yang gunakan mazhab dengan hadis saja. Tak betul. Tak betul lah orang yang gunakan akidah dengan hadis saja. Tak betul. Jadi kalau nak akidah, pilih. Nak akidah Syiah ke? Akidah Mu'tazilah ke? Nak akidah Asy'ariyah ke? Ni ada. Akidah hadis tak ada. Kalau dia kata dia ada akidah hadis, bermaksud dia ada akidah faham dia sendiri melalui hadis. Bukan akidah dia. Bukan akidah hadis. Sebab ulama akidah ni dia bukan tidak merujuk kepada hadis. Dia merujuk kepada hadis. Bahkan mereka memberikan pahaman yang betul terhadap hadis. Sebab tu dia kena adil macam tu. Jadi tak ada akidah hadis, tak ada. Yang ada akidah, pilih. Akidah Syiah, akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah dan sebagainya. Jadi akidah kita akidah Al-Asy'ariyah. Akidahnya akidah yang sahih. Maka ulama mutaakhirin dalam ayat mutasyabihat ini, setiap perkataan yang umpama itu ditakwilkan, ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mustahil pada makna yang zahir dia. Banyak, ya. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mustahil makna dia pada zahir makna. Kalau kita bagi makna zahir, mustahil. Contoh, Allah Subhanahu wa taala sebut orang musyrikin bila dia dengar peringatan kepada para nabi mereka tak nak dengar peringatan tersebut sehingga dimasukkan ke seluruh jarinya dalam telinga. Itu ayat Quran. Maka Allah Ta'ala menyebut yaj'aluna asabi'ahum, asabi' ni 1 2 3 4 5. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka. Mustahil ke tidak masukkan jari dalam telinga ni? Mustahil pada adat. Jadi Allah Ta'ala ceritakan orang musyrikin itu, dia dengar peringatan Nabi, dia tak nak dengar itu sampai dia masukkan seluruh jari dalam telinga. Allah Ta'ala kata, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka jadikan jari-jari mereka itu masuk dalam telinga-telinga mereka. Minas sawa'iqi hazaral maut. Punyalah tak nak mati. Punyalah tak nak cerita mati ni. Tutup telinga. Dan Allah Ta'ala menceritakan mereka masukkan seluruh jari dalam telinga. Maka kata ulama tafsir, faham macam tu salah. Kita faham kalau orang tu masuk jari salah. Kenapa? Mustahil orang boleh masukkan jari telinga kecil. Maka makna dia, jadi ulama kata bila makna dia mustahil, kena bagi makna yang selayaknya.
Maka jadilah makna dia, kata ulama, bukanlah orang tu masuk seluruh jari, dia letak ujung jari saja macam ni saja dia buat macam ni. Nak tutup telinga cukup. Nak tutup telinga cukup dengan letak ujung jari ya, dia buat macam ni dia. Ya. Tak masuk semua. Mustahil masuk semua. Maka jadilah makna Al-Quran itu dia tidak masukkan jari semua, meletakkan ujung jari ya. Sebab mustahil orang boleh masuk jari. Jadi kenapa Tuhan sebut seluruh jari? Itu banyak bab dia. Itu ada bab mubalaghah, bab tashbih, bab Tuhan nak berikan bersangatan dan sebagainya. Itu ada bab-bab dia. Mubalaghah. Mubalaghah ni boleh. Kata-kata mubalaghah ni boleh. Kita nak gambar orang tu lari laju. Macam lipeh kudung. Laju kalau lipeh kudung. Siapa tak nampak lah. Orang tu laju macam kilat, kita gambar kan. Dia kata macam kilat. Betul ke macam kilat? Tak ada pun macam kilat pun. Tapi nak ngabarkan tu berio. Oh dia makan, ya Allah, sebuntil dia makan tak ada dia nak ngabar. Kita tahu ya kau sampai. Tapi dia nak ngabarkan tu, kita fahamlah dia nak berio mana. Ya Allah, kau tinggal koreh macam basi, kita kata. Ya kau koreh macam basi, tak ada. Kita fahamlah dia sebut tu. Dan kita tak akan faham macam bosi betul. Tapi dia nak ngabarkan koreh melampau tu, dia khabar macam bosi. Jadi kata-kata macam tu orang faham. Kita tak khabar dia bohong dah. Bohong betul dia. Tak, kita faham apa dia maksud. Kan? Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata ulama, apa lagi? Dalam Al-Quran ada yang Allah Ta'ala kata, pergi tanya kampung. Was'alil qaryah. Was'al al-qaryah, Tuhan kata. Was'alil qaryah. Pergi tanya kampung. Tuhan tak kata tanya orang kampung. Quran kata was'al al-qaryah. Pergi tanya kampung. Nak ikut bona makna Quran betul-betul. Apakah maksud pergi tanya kampung? Tak. Kalau pergi tanya kampung, kita bercakap dengan pokok, bercakap dengan jalan. Tetapi maksud dia, sebab apa tak boleh kita faham orang tanya kampung? Sebab mustahil. Mustahil kampung bercakap. Yang bercakap orang kampung. Jadi kaedah dia, bila makna dia mustahil, kita takwil. Maka jadilah tanya kampung itu bermaksud tanya orang kampung. Was'al ahlil qaryah, maksud dia. Walaupun Tuhan kata was'al qaryah, tanya kampung. Sebab bila tanya kampung, mustahil kampung bercakap. Maka jadilah makna dia tanya orang kampung. Maka kata ulama, sekiranya perkara yang mustahil berlaku pada makhluk kita takwil, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perkara yang mustahil pada makhluk kita takwil, tapi bila berlaku mustahil kepada Allah, jangan, Quran dah sebut. Betapa bodohnya faham. Sepatutnya kalau berlaku perkara yang mustahil kepada Allah, lebih aula kita takwil. Sebab Allah Ta'ala ada sifat mustahil, kita pun ada sifat mustahil. Makhluk ada sifat mustahil. Di antara sifat mustahil makhluk, dia tak boleh bercakap. Mustahil bercakap. Di antara sifat mustahil kita, mustahil lubang telinga kocik boleh masuk penumbuk. Mustahil. Kita ada benda yang mustahil pada kita. Jadi dalam Quran ada benda yang mustahil pada makhluk, kita takwil. Tiba-tiba ada benda yang mustahil pada Allah, tak Tuhan dah sebut. Sebab itu kita belajar sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sifat mustahil bagi Allah, mustahil Allah Taala sama dengan makhluk. Itu sifat mustahil Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil Tuhan sama dengan makhluk. Sebab kalau Tuhan sama dengan makhluk, makhluklah. Jadi kita dah tahu mustahil Tuhan sama dengan makhluk. Jadi bila ada ayat Quran, zahir dia macam makhluk, kita takwil. Sebab mustahil samalah dengan kita. Bila ada ayat Quran, mustahil manusia bersifat macam tu, takwil Quran tu. Begitu juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tangan, ada muka, mustahil Allah Taala ada muka. Maka takwilkan maksud dia dengan makna yang layak. Itu cara ulama.
Jadi ulama dah letakkan kaedah-kaedah yang tertentu untuk faham Al-Quran dengan faham akidah yang sahih. Maka kita tolak fahaman yang salah. Wallahu ta'ala alam. Seterusnya kita akan sambung yang kelima akan datang. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil nabiyyin wa mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, lam yazal utu fi manazil innaka latif lam utu bina wal muslimin. Ya Latif, lam yazal utuna fi manazil innaka latif. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.